من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berada dalam surau Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi hidayah, petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar, iaitu jalan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulang sikit dalam ayat yang ke-13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun, dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk di sebuah bandar yang tertentu, iaitu ketika mereka didatangi oleh rasul-rasul. Ketika kami mengutuskan kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua orang rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami adalah rasul yang diutuskan kepada kamu. Penduduk bandar itu menjawab, kamu ini tidaklah lain dan tidak bukan hanyalah manusia macam kami, seperti kami, dan Tuhan yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesiapa pun tentang agama yang kamu dakwakan itu. Kamu ini tak lain tak bukan hanyalah pendusta. Maka rasul-rasul itu menjawab, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah Allah dengan cara yang jelas dan nyata. Maka penduduk itu pun menjawab, sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti daripada menjalankan tugas dakwah ini, tentulah kami akan merejam kamu, dan sudah tentu kamu akan merasai daripada pihak kami azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita cerita berkenaan dengan penduduk sebuah bandar yang diberi nama bandar itu Antakya. Bandar ini Allah Subhanahu wa taala hantar kepada mereka penduduk-penduduk ini yang rajanya seorang yang
kafir yang bukan Islam, Allah utuskan Rasul supaya mereka berdakwah menyeru kepada kaum penduduk ini supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas para rasul. Allah hantar 2 orang, maka mereka tolak 2 orang rasul ni, mereka tak mau. Pakai juga mereka kata pendusta. Allah tambahkan lagi, menguatkan 2 orang rasul ni, tambah seorang lagi jadi 3 orang. Pun mereka mengatakan bahawa rasul-rasul ini pendusta. Kemudian mereka memberi amaran, mengugut para rasul ini supaya jangan jalankan kerja ini, hentikan kerja dakwah ini. Sekiranya kamu tidak mahu kami menyiksa kamu, berhentilah daripada berdakwah, menjalankan tugas kamu yang kamu dakwakan bahawa agama Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala utuskan kamu kepada kami, sedangkan Allah tak pernah utus pun. Kamu ni manusia macam kami juga. Ini kata-kata dia. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takzibun. Kamu ni pendusta. Allah tak pernah turunkan pun kepada kami rasul-rasul. Ini jawapan yang sekaligus berisi tuduhan yang tidak berasas. Dia tuduh rasul ni sebagai pembohong, pendusta. Dia berkata kepada rasul ni bahawa mereka tidak lain hanyalah manusia biasa. Tuhan tak pernah menurunkan wahyu kepada mereka, tak pernah mengangkat mereka menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu kita bincang, manusia ni dia nak kepada benda yang pelik, benda yang ajaib. Bila dia tengok benda yang ajaib, orang nak percaya, baru dia nak rasa nak beriman, nak percaya. Maka dia meminta diberikan mukjizat, minta tunjuk. Kalau kamu rasul, tunjukkan apa yang kamu boleh buat. Maka Allah bagi mukjizat, anugerahkan mukjizat kepada rasul-rasul ni dengan boleh mereka boleh mengizinkan untuk menyembuhkan penyakit kusta, penyakit kulit, penyakit sopak dan sebagainya. Ataupun dia tak percaya, dia kata kamu ni pembohong. Ada yang mengatakan ahli sihir dan sebagainya. Maka rasul-rasul ini menjawab apa? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Rasul-rasul itu berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul yang diutuskan. Kami ini rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu. Tuhan kami mengetahui dah, tahu dah. Dia yang utuskan kami kepada kamu. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang jelas dan nyata, al-mubin nyata. Ini Rasul ini jawab kepada mereka. Rasul itu telah menjelaskan kepada mereka bahawa kami ini telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu. Dan Allah bagi tugas kepada kami untuk menyeru kamu supaya meninggalkan sembahan berhala, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu kata macam tu kat dia. Inilah kewajipan para rasul. Apa kewajipannya? Menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada kepada umat mereka, sama ada umat mereka mahu ikut ataupun tak, terpulang hidayah bi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kerja dakwah perlu diteruskan. Itu tugas para rasul. Kemudian perkataan ini juga diucapkan oleh pejuang-pejuang Islam, pendakwah-pendakwah Islam pada hari ini. Kita seru, kita ajak kepada kebaikan, kita habaq berita gembira, kita bagi tahu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala jika tidak buat baik, tidak buat
perkara-perkara yang sepatutnya yang Allah suruh. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala nak bagi kat orang yang tidak mahu mengerjakan amalan kebaikan yang Allah suruh ini. Dan kita bagi tahu, kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memberi berita gembira kepada orang-orang yang mahu mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas para pendakwah. Ini kewajipan kita menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam suruh. Tapi orang yang sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala tak sedar. Bukan sekadar mereka sesat, bahkan mereka tak mau melihat, tak mau tengok orang yang lain duk main ngaji supaya mereka dapat ilmu, mereka ada ilmu, tak jadi sesat macam dia buat. Mereka nak bagi orang lain pun sesat juga. Mereka ni bukan sekadar sesat saja, mereka tak mau tugas dakwah ini, mereka tak mau tengok berada di hadapan mereka. Inilah kelakuan dan perangai mereka. Walaupun usaha dakwah itu mungkin tak diganggu oleh mereka pada zahirnya, tapi tidak pula memaksa mereka untuk ikut. Namun mereka tetap tidak senang dengan orang-orang ataupun jemaah persatuan dan sebagainya yang menjalankan kerja-kerja Islam. Kita nak berdakwah, tugas kita adalah da'i, tugas umat Islam. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, siapa yang mengata la ilaha illallah, dia adalah pendakwah. Ajak kepada kebaikan, tinggal kemungkaran dan larang cegah orang supaya tidak buat kemungkaran. Ini tugas umat Islam. Tapi ada juga umat Islam yang tak mau aktiviti dakwah ini dijalankan, sekat sana sini. Mereka melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang zalim untuk membatalkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan dakwah, usaha dakwah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada pun tak ada hujah yang bernas, ataupun hujah ataupun nas yang sahih, maka dia buat apa? Dia sekat. Dia pun nak berhujah tak boleh, maka dia sekat. Supaya jangan jalankan undang-undang ni, jangan jalankan dakwah, buat undang-undang sekat supaya orang tak reti Islam. Islam tu lagu mana? Perkara ibadah saja, perkara munakahat saja, muamalat saja. Padahal ada 4 cabang hukum syariat Allah Subhanahu wa taala tu, 4 cabang: ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Hak nombor 4 ni dia buang. Hak nombor 4 ni tak bagi orang mengaji. Hak nombor 4 ni dia sekat. Tak faham lagu mana undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kerana tak faham, depa tak faham, depa pula nak bagi orang tak faham juga. Baru ni siapa tengok wacana apa dia? Saya tak tengok depa habaq je dalam TV satu nak buat forum hudud. Siapa yang anjurkan forum hudud? Siapa yang anjurkan? 2 orang Islam. Panel apa? Seorang bukan Islam, seorang Cina. 2 orang ya. Apa solusi dia? Ni tuan-tuan tengok. Apa solusi daripada perbincangan itu? Malulah dekat Cina ni.
Kan? Faham tak? Hak seorang nak menegakkan, hak seorang lagi Islam dua orang. Hak ni nak menegakkan, duk pertahankan untuk ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, undang-undang Allah ni. Hak seorang lagi duk cari alasan tak mau bagi jadi. Cina dia gelak dah, senyum-senyum kat dia dah. Kan? Dia kata hampa pun terlegah sebab hukum ni hak hampa. Kan? Tak apa nak bagi kami faham dulu, kena hampa pun tak apa nak faham. Kita muslimin muslimat rahimakumullah. Dia cari jalan untuk tak mau buat, bukan nak buat. Dia cuba sekat. Di mulut kata sokong dan sebagainya. Kesudahan dia dulu, tidak ada usaha untuk melaksanakan. Baik. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ini ulangan saya buat. Penduduk bandar itu kata apa? Selepas ketika mana Rasul-Rasul itu kata, kami ini menjalankan tugas apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seru hamba ke arah kebaikan, untuk seru hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kami. Dan kami telah menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata apa dekat Rasul-Rasul ini? Inna tatayyarna bikum la illam tantahu larjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Demi sesungguhnya kata mereka, kalau kamu tidak berhenti, ni ugut. Kalau hampa Rasul-Rasul tak berhenti daripada menjalankan tugas yang kamu katakan itu, tak mau berhenti berdakwah, tak mau berhenti menyeru kaum kami, adik-beradik kami, tentulah kami akan mengerjam kamu. Larjumannakum. Dan sudah tentu kami akan merasai, kamu akan merasai daripada pihak kami azab yang tidak terperi sakitnya. Ini orang-orang yang tak mau Islam ni. Dia reka undang-undang supaya disekat perkara. Orang-orang yang tak mau Islam, orang-orang yang dia tergelincir daripada akidah, ataupun dia tak mau berpegang teguh dengan Islam ini, dia bersekongkol dengan puak kufar. Dia berkata dekat Rasul-Rasul itu, dengan kedatangan Rasul-Rasul itu, dia berkata apa? Oleh kerana hampa lah kami jadi pecah belah, oleh kerana hampa lah akibatnya kami jadi, masyarakat kami jadi huru hara, berpecah belah dan sebagainya. Tuan ingat dalam ayat yang kita baca tadi, ada berkata apa? Ada berkata, kamulah yang bawa sial kepada kami. Bawa sial. Dia berkata yang boleh memecah belahkan masyarakat akibat terpengaruh dengan ajakan Rasul yang mereka kata pelik itu. Dan ajaran itu pula amat jauh menyimpang daripada jalan nenek moyang mereka. Kan? Jalan yang kita pada Rasul bawa itu. Innama tunzir man ittaba'a dzikra khasyar rahman bil ghaib wa syirku maghfiratin wa ajrin karim. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala sebut. Kan? Allah kata kepada Rasul itu, kamu beri peringatan kepada litunzira qauman ma atahum min nazir min qablika lalu litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kamu diutuskan Allah Subhanahu wa taala, Allah tuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ajak atau memberi peringatan kepada kaum kamu
yang mana ayah depa, tok wan depa, tok nenek depa dulu tak pernah diberi peringatan. Dah lama dah mereka tak diberi peringatan. Maka Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberi peringatan kepada mereka. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Lepas tu pada mereka ajaran Rasul itu membawa kerosakan, kesialan, pecah belah, kesusahan dengan ajaran yang Nabi bawa. Ajaran Nabi-Nabi itulah yang bawa keburukan kepada mereka, itu daripada dakwah. Tapi jika ada orang yang bertanya di manakah keburukan, di mana ada ketimpangan dalam Islam ini, hak Nabi bawa itu, hak ajaran Rasul-Rasul itu bawa, tak mana tunjuk. Maka mereka tak boleh nak tunjuk, gagal nak tunjukkan kepada kita. Mereka kata ajaran Rasul itu bawa kerosakan, tanpa ada bukti, tanpa ada fakta. Tuan, inilah cara yang mereka berhujah. Dan dengan menyatakan orang Islam, ini fenomena yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin yang kita baca setiap minggu. Ada orang baca setiap hari, tak ada masalah baca. Baca Yasin, Yasin di mulut kita, ingatlah Yasin. Tanya ingat Yasin, tak ingat? Satu ayat Yasin, ingat kan? Dah mulut di mulut dah. Orang sakit Yasin, orang nak mati Yasin, orang nak Mekah Yasin, setiap malam Jumaat Yasin. Tapi kita tak kaji apa yang ada dalam surah Yasin itu. Jadi kita ambil kesempatan kita kaji, untuk kita tengok apa yang terkandung dalam surah ini yang kita selalu baca, yang dikatakan qalbul Quran, jantung Quran itu. Maka dalam surah Yasin Allah banyak cerita. Allah cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cerita tentang orang-orang yang terdahulu yang mana mereka diajak oleh Rasul-Rasul untuk buat kebaikan, tapi mereka tak mau. Mereka kata pula kat Rasul-Rasul ini sebagai pendusta dan sebagainya. Kata pula Rasul-Rasul ini membawa kesialan, keburukan. Dia kata kat Rasul-Rasul ini dengan sebab kamulah negeri kami dipunah kerana huru-hara dan sebagainya. Dia kata betul dekat pada Rasul-Rasul, pendakwah-pendakwah. Maka Allah cabar mereka. Allah kata kat mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kamu kata kami ini dusta, kamu kata kami ini pembohong. Sekarang ni bawa mai. Bawa mai tanda-tanda, dalil-dalil, fakta yang mengatakan kami ini orang-orang yang pembohong, sedangkan kamu orang yang benar. Kalau kamu itu benar, bawa mai fakta yang kata kami ini pembohong. Maka mereka tak boleh nak jawab, tak boleh nak bawa mai dalil-dalil, hujah-hujah. Itu membuktikan kepada mereka bahawa kebenaran itu berpihak kepada Rasul-Rasul. Bila tak boleh bawa mai, bila Rasul-Rasul kata kalau kamu kata kami ini pendusta, bawa mai dalil fakta yang menunjukkan kami ini pendusta, dia pun tak boleh bawa mai. Dia pun kata apa Rasul? Pahugutlah. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Dia pahugut. Sekiranya kamu tak berhenti, kan? Tak mau berhenti juga berdakwah, usaha dakwah kamu, kami akan siksa kamu. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Kami akan kenakan kepada kamu azab yang pedih. Mereka ancam Rasul-Rasul ini. Mereka ancam nak menangkap, nak menyiksa para Rasul yang berdakwah itu. Berbagai tindakan akan diambil. Sekiranya tidak berhenti pada mengajarkan,
dakwah kepada Islam yang dibawa oleh Rasul-Rasul tersebut, mereka ugut. Inilah ucapan-ucapan dan gertakan mereka menentang Islam. Bila? Sejak zaman berzaman, zaman Fir'aun, zaman Namrud, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hingga ke zaman ini tuan. Sampai sekarang dan zaman yang akan datang, masa yang akan datang, ada saja orang yang tak mau, orang yang mencegah, orang yang nak menghalang kerja-kerja dakwah ini berjalan. Tuan-tuan, persatuan yang bernama Islam sekarang benar pun. Dan kada apa ahli semua sendiri dah. Saya sebut kan, dia suka perkauman. Kenapa nak kacau orang? Kalau kamu untuk Islam, berikan, tunjukkan akhlak yang baik. Kenapa nak tuduh orang? Kita nak jalankan usaha dakwah supaya orang yang bukan Islam tengok kita, maka tertarik dengan Islam, boleh masuk Islam atau boleh terima hak yang kita bawa ni. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bawa, mereka dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nak putus? Kita muslimin muslimat rahimakumullah. Saya minta maaf saya sebut satu bulan. Bulan lain tak ada masalah. Dia merosakkan usaha, terbantu usaha dakwah bila ada kumpulan macam ni. Usaha dakwah kita terbantu. Kita berusaha untuk memahamkan orang bukan Islam tentang undang-undang keadilan Islam ini. Orang Islam sendiri pun tak faham lagi tentang keadilan Islam. Tapi dalam masa yang sama kita untuk memahamkan ahli kita, untuk memahamkan umat Islam sendiri, dalam masa yang sama kita tunjuklah akhlak yang baik. Jangan untuk orang-orang yang bukan Islam, yang tak mau terima, yang apa, mereka ni tugas kita lah untuk berdakwah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah ucapan dan harus diingat ucapan mereka, bahawa apa yang disebut dalam Quran ini adalah perkara yang berpanjangan hingga ke hari kiamat. Apa yang Allah bagi tahu kepada kita dalam konteks ayat yang kita baca ni, maknanya Allah bagi tahu dekat kita apa? Ada usaha orang yang nak menghalang kerja dakwah ini bila? Dari dulu sampai kiamat ada usaha yang menghalang daripada kerja dakwah Islam. Tuan-tuan, dulu ada juga orang tutup tabligh. Orang tak suka tak apa, jangan tutup mereka. Mereka pun itu jalan kerja mereka, kerja dakwah mereka bagus lalu gitu. Kan bagus juga. Dulu kampung-kampung waktu sembahyang ni Maghrib Isya ya ada lah. Tapi dalam usaha dakwah orang tabligh, lah ni ada juga yang kampung-kampung hidup. Dulu tak hidup tu. Tabligh pergi usaha sebulan sekali depa masuk. Ada juga malu Allah tu. Kan orang lain main hidup surau depa. Apa dia kau pegang? Cumanya hak yang salah tu, tak bagi nafkah dan sebagainya, hak tu tak boleh terima lah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Baik. Pada zaman jahiliyah dulu,
Dia mengancam akan mengambil tindakan, mengancam akan merejam para pendakwah. Dia mengancam kepada pejuang-pejuang Islam, rejam dengan batu-batu punggai pendakwah-pendakwah. Nabi SAW pergi berdakwah di Taif. Setelah mana Nabi berdakwah di kota Mekah, adik-beradik dia sendiri, pak saudara dia sendiri menghinanya. Bukan setakat tak mau terima Islam, tak mau terima ajaran Nabi SAW, bahkan usaha menghalang dakwah Nabi SAW. Ni dulu ni zaman jahiliah dulu. Maka tahun kesedihan Nabi SAW, ketika mana kita tahu kan cerita tahun kesedihan Amul Huzni, terjadinya Isra Mi'raj. Pasal apa? Sebelum tu Nabi SAW kehilangan orang yang tersayang, orang yang bela Nabi SAW, orang yang sokong Nabi, beri sokongan kepada Nabi SAW, membantu Nabi SAW. Orang yang paling rapat dengan Nabi SAW iaitu isteri baginda Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, wafat. Kalau Nabi sedih. Abu Talib, saudara Nabi SAW, walaupun dia tak sempat, Nabi ini dah banyak kali dah menerima Islam, tapi tak sempat untuk mengucap dua kalimah syahadah. Tentang muslimin muslimat rahimakumullah, matinya dua orang ini, Nabi sedih. Tak ada orang nak bela Nabi. Hari rapat dengan Nabi SAW, tak ada, kurang. Yang ada apa? Sahabat dia, anak angkat Nabi SAW. Kan Nabi SAW keputusan pergi ke Taif. Pernah cerita dah. Nabi pergi Taif. Dalam hati Nabi SAW, Nabi nak menggembirakan hati dia. Nabi pergi Taif, mudah-mudahan ada juga orang menerima Islam di sana, ada orang menerima dakwah Nabi SAW di sana. Tapi apa yang Nabi dapat? Nabi dapat apa? Batu. Bukan batu cincin, batu yang dipunggai, yang ditinggalung, kena kepala Nabi SAW, badan Nabi SAW. Darah sampai meleleh penuh kasut Nabi